Sekarang kita sambung balik pengajaran bahasa dan komunikasi untuk kanak-kanak masalah perkembangan bahasa bahagian kedua. Tadi anda telah diberi tugasan untuk memberi nama penuh untuk 3 istilah atau 3 singkatan yang kita guna dalam kuliah ini. Mari kita semak jawapan dia. Apakah itu SLI? SLI ialah Specific Language Impairment. Betul. Dan apakah itu DLD? DLD merujuk kepada Developmental Language Disorder. Betul. Okey. Akhir sekali, apakah itu IQ? Nama penuh IQ ialah Intelligence Quotient. Bagus sekali. Sekarang kita akan bincang apa teknik pengajaran yang kita boleh guna untuk mengajar kanak-kanak yang mempunyai masalah perkembangan bahasa. Pertama sekali, kita akan fokus kepada cara untuk mengajar kemahiran morfem. Dalam slide ini kita ada 4 cara yang kita boleh cuba. Pertama sekali ialah ajar kesedaran suku kata dan bunyi. Kedua ialah mengenal pasti perkataan asas dan mengenal pasti imbuhan dalam perkataan yang mereka belajar. Ketiga ialah memberi definisi untuk jenis kata, iaitu apple ialah nama objek, apple ialah kata nama dan sebagainya. Dan keempat ialah bincang hubungan perkataan dengan perkataan. Kita akan lihat contoh untuk keempat-empat cara ini nanti. Selain daripada 4 cara tadi, terdapat 3 lagi cara yang kita boleh guna untuk ajar kemahiran morfem, iaitu latih penggunaan perkataan dalam konteks yang bermakna, iaitu dalam bentuk frasa atau ayat, baca perkataan dalam teks, iaitu mengalahkan aktiviti membaca, dan kelima ialah memperkenalkan ejaan apabila perlu untuk pengukuhan pembelajaran. Marilah kita lihat contoh-contoh untuk teknik-teknik ini. Pertama sekali ialah mengajar kesedaran suku kata dan bunyi. Satu teknik yang biasa digunakan oleh guru di sekolah ialah menggunakan ton warna yang berbeza untuk membezakan kata asal dan imbuhan. Dan juga ton warna yang berbeza juga diguna untuk membezakan suku kata dalam perkataan. Dan teknik ini memang berkesan kerana dia memberi cue visual kepada kanak-kanak untuk mengenal pasti suku kata dalam perkataan yang mereka baca. Dan kedua, untuk mengajar kesedaran bunyi dan suku kata, kita juga boleh menggunakan teknik matriks, iaitu kita letak bahagian perkataan yang berbeza dalam kotak-kotak dan suruh mereka sambungkan bahagian ini semasa mereka membaca, seperti awalan di satu kotak, kata dasar dalam satu kotak dan kata berimbuhan dalam satu kotak. Dan mereka akan baca dulu awalan, iaitu ber, kata dasar lari, kemudian sambung berlari. So teknik ini juga memberi cue visual kepada kanak-kanak untuk membantu mereka membina kesedaran kepada komponen-komponen dalam perkataan. Dan ini ialah satu contoh lainnya macam mana you boleh memberikan cue visual ini dalam bentuk yang lebih menarik dengan disampingi dengan gambar dan juga kotak-kotak yang cantik. Dan ini ialah satu contoh macam mana anda boleh memberi cue visual ini dalam konteks cerita iaitu imbuhan-imbuhan tertentu telah diletakkan warna yang berbeza untuk membantu kanak-kanak membina kesedaran tentang imbuhan itu. Dan cara atau teknik yang
kedua yang kita boleh guna ialah memberi definisi untuk jenis kata, iaitu setelah mereka mempunyai kesedaran yang lebih tinggi tentang kata asal dan tentang suku kata, apa yang kita boleh buat sekarang ialah bantu mereka membina atau meningkatkan pemahaman mereka terhadap perkataan tersebut. Dan kita menggunakan teknik huraian iaitu memberi tahu mereka definisi dan macam mana perkataan itu boleh digunakan. So contoh, beri definisi. Untuk perkataan apple, dan kita akan beritahu kanak-kanak apple ialah apa? Apple ialah satu objek. Apple ialah makanan yang kita boleh makan, dan apple ialah satu kata nama. Dan kita akan bincang apple, apa kaitan apple dan apa perkataan lainnya yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan apple. Dan kita boleh kata apple ialah buah-buahan, dia ialah satu buah dan buah yang lain ialah seperti orange, seperti limau dan sebagainya. So huraian yang kita beri kepada kanak-kanak akan membantu mereka membina kesedaran tentang perkataan itu dan ciri-ciri perkataan itu. Sekarang kita lihat pula contoh untuk kata kerja. Macam mana kita boleh memberi definisi kepada perkataan untuk membantu kanak-kanak memahami dan membina kesedaran tentang perkataan itu. So kita akan memberitahu mereka imbuhan ter ialah satu imbuhan yang digunakan untuk merujuk kepada keadaan tidak sengaja. Dan apakah itu tertolak dan apakah itu terlupa, Dan sama juga untuk awalan D, kita akan memberitahu kanak-kanak iaitu dia ialah satu imbuhan yang digunakan untuk merujuk kepada keadaan pasif untuk membina kata kerja pasif. Dan kita akan memberi contoh yang secukupnya untuk bantu kanak-kanak memahami tentang maksud imbuhan ini. Contoh yang seterusnya ialah latih penggunaan perkataan dalam konteks yang bermakna. Dalam ini ialah satu kaedah yang penting sebab kalau kita ajar kanak-kanak satu perkataan demi satu perkataan, tidak semestinya mereka boleh guna dalam ayat. Oleh itu, guru disarankan untuk bantu kanak-kanak untuk memahami macam mana perkataan yang berbeza boleh diguna dalam konteks ayat. Dan aktiviti yang paling baik untuk membantu kanak-kanak membina kesedaran atau pemahaman ialah melalui aktiviti mengajar. Dan lepas itu cikgu boleh buat aktiviti ejaan mengikut kesesuaian. Dalam contoh dalam slide ini kita tengok macam mana guru menggunakan aktiviti bahasa untuk bantu kanak-kanak memperluaskan kosakata mereka. Dan dalam contoh ini kita tengok macam mana cikgu menerapkan teknik yang berlainan, iaitu teknik menggunakan tone warna untuk membezakan suku kata, dan juga teknik menggunakan aktiviti membaca untuk bantu kanak-kanak tahu macam mana perkataan yang dibelajar itu boleh guna dalam konteks yang bermakna. Dan dalam contoh ini ialah satu kertas kerja yang biasa cikgu guna di sekolah, iaitu isi tempat kosong. Dan aktiviti ini sebenarnya amat berkesan untuk bantu kanak-kanak imbas kembali apakah yang telah dipelajari. Sekarang ialah masa aktiviti dalam kuliah. Dalam aktiviti ini anda perlu senaraikan 3 kaedah yang anda akan guna untuk mengajar satu kata adjektif yang diberi dalam slide ini. Jangan risau, sebelum anda cuba
Biar saya beri satu contoh ya. So, contoh yang saya pilih ialah kata adjektif nipis. Saya akan pilih 3 kaedah untuk mengajar nipis. Kaedah pertama ialah memberi definisi. Kaedah kedua ialah bincang hubungannya perkataan nipis dengan perkataan yang lain, dan ketiga ialah latih penggunaan perkataan nipis ya dalam ayat. Pertama sekali memberi definisi. Saya akan bawa bahan maujud, iaitu satu kertas untuk tunjuk ya apa itu nipis. Nipis ialah satu kata adjektif yang digunakan untuk menunjuk kepada satu keadaan apabila bahan itu tidak tebal ya, untuk merujukkan kepada satu keadaan bahan. Kemudian dalam kaedah kedua saya akan membuat perbandingan. Saya akan kata apa itu tebal dan apa itu nipis. Dan biasanya tebal dan nipis ialah dua kata adjektif berlawannya yang digunakan untuk merujuk kepada kertas. Dan akhir sekali ialah untuk bina ayat dengan menggunakan perkataan nipis. Contoh, kertas ini nipis, kertas ini tidak tebal.